Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang semua. So hari ni saya nak sambung last part of 7.1 ni. Okay, so kalau semua orang tahu 7.1 ni saya bahagikan kepada 3 bahagian. So kita dah cover 2 part yang pertama iaitu area between curve dan paksi X di mana formula dia adalah atas tolak bawah dan dekat belakang tu kena tuliskan dx sini. Okay, dan untuk area between curve dan y axis kita formula dia kanan tolak kiri, mesti buat kurungan tu kurungan tu mesti buat. And then kat belakang tulis dy. Sebab apa? Sebab kita baca limit dekat paksi y. Dan sekarang ni area between two curves. Hari ini yang kita nak belajar. Dan saya dah bagi tahu awak, area ni dia tak bagi tahu pun kita nak integrate terhadap paksi x ataupun paksi y. So awak kena pandai nilai sendiri ataupun tengok sendiri dekat graf tu, limit tu mudah dibaca di paksi mana. So kalau mudah dibaca di paksi x, maka dekat belakang kita integrate terhadap dx. Kalau limit tu mudah dibaca di paksi y, maka dekat belakang bila kita integrate tu kita kena buat dy. Dan nanti kita kena edit sikit dia punya function. Okay, so kita akan tengok dia punya overview dia lah. Okay, so saya ulang semula je apa yang awak dah tengok dekat unit matematik tu. So basically, contohlah macam ni lah ya, dia punya ni dia. Ni fx, besar sangat pula dia punya mata. Okay, so untuk yang area between two curves ni, dia tak kisah pun curve tu nak ada kat mana. Ikut suka hati soalan tu nak bagi macam mana. So kita sendiri yang kena nilai, dekat manakah dia punya kawasan berlori. Ni saya pernah cakap dulu. Bila area between two curves ni dia macam burger. Dia diapit oleh atas dan bawah atau kiri dan kanan. Dia mesti berada di tengah-tengah antara dua graf tersebut. Tak kisahlah curve tu termasuk sekali dengan straight line punya graf lah. So straight line, kuadratik, kubik, eksponen, SIR dan bermacam-macam lagi graf yang dia boleh bagi awak. So kita boleh tengok permulaan kawasan berlori di yang sebelah kiri sini, saya zoom in. Okay, so let's say kawasan berlori ini bermula daripada A sehingga B dan tengok dekat sini kita mudah baca limit dia dekat paksi X. Maka area kita akan integrate dari A hingga B, dekat belakang kita akan tulis dx. Dan kalau dx, formula dia mesti atas tolak bawah. So kurungan, atas ni mesti buat kurungan. Tolak kurungan lagi. Kurungan ni penting ya, penting. Banyak kali dari SEM 1 dah remind. Kurungan sangat penting. So kalau kita tengok dekat kita punya graf ni tadi, orang yang di atas adalah kita tengok kawasan berlori sahaja. Awak jangan terconfuse dengan gx tu hanya sebab gx tu tulisannya dekat belah atas. Tak. Okay, so tengok dekat kawasan berlori. Siapakah orang yang duduk atas? Fx kan? Maka kalau kita nak integrate, kita akan integrate Fx sebab dekat atas. And then tolak dengan bawah. So tengok orang yang kat bawah tu siapa. So follow dia punya curve tu baik-baik. Okay, so dekat bawah tu kita nampak dia adalah gx. dx. Macam tu. Okay, so ni untuk kalau kita nampak limit tu mudah dibaca di paksi x. So kita tengok graf yang kedua di sebelah kanan sini. Saya zoom in. So daripada A sehingga B, so kita tengok dekat sini, kita punya limit mudah dibaca di paksi Y. Maka kita akan integrate dari A hingga B, dekat belakang kita akan tulis dy. Dan kalau kita guna formula yang ada dy, automatik dia bukan lagi atas tolak bawah. Sebab atas tolak bawah hanya untuk X. So untuk Y kita pakai kanan tolak kiri. Ingat mesti kurungan. Macam tu. Okay, so kita tengok di kawasan berlori, jangan terpedaya dengan GY tersebut hanya kerana dia punya lokasi tulisan berada di sebelah kanan. Okay, so hati-hati tengok sebelah kanan punya garisan ini milik siapa? FY. AB, so FY tolak GY lah kan? DY. So dekat sini lagi sekali saya ingatkan sebab kita belajar yang Pak CY ni minggu lepas kan, dia macam dah setahun yang lepas dia belajar benda ni. Kalau kita integrate terhadap dy macam ni, first thing yang kita kena cari adalah kita kena tukar equation kepada x sama dengan. So dalam tu barulah dia adalah function yang ada dalam bentuk y. Mesti tukar equation sebab kebanyakan graf akan bermula dengan y equal kan. So bila kita baca limit terhadap dy, jangan lupa tukar equation tersebut kepada x sama dengan. Tukar subjek supaya bila masuk dalam function ni nanti semuanya adalah huruf y. Okay, saya zoom out. So dekat sini saya ingatkan lagi sekali, awak kena nilai sendiri dekat mana limit tu mudah dibaca. Dekat mana mudah baca limit.
Sebab kita integrate kawasan berlorek kan. So kawasan berlorek tu dari awal ke akhir kan. Limit tu. Nak baca dari mana ke mana dekat paksi mana. So awak yang kena decide sendiri. Okay. Boleh screenshot kalau nak. So next. Kita terus discuss tutorial questions. Okay, so dekat sini dia tak bagi pun contoh graf. Dan daripada yang dia bagi ni, function yang dia bagi ni kita tak tahu pun function mana dekat atas, function mana dekat bawah, contoh. Atau function mana sebelah kanan, function mana sebelah kiri. Dan kita tak tahu pun limit benda ni nak baca kat mana, pasti Y ke pasti X. So nak tak nak, memang awak kena pandai lukis graf. At least saya dah bagi tahu kan hari tu, straight line, kuadratik, kubik. Tengok balik, saya dah guide dah hari tu macam mana nak tengok balik video kita yang sesi-sesi lepas pasal lukis graf. Okay, ataupun guna saja aplikasi lukis graf lah, any applications. Kalau saya guna Desmos tu. Okay, so saya lukiskan sekejap graf dia. Saya dah malas dah nak explain macam mana cara nak lukis graf kan. Aksi X, aksi Y. Lepas tu kita ada kuadratik sedih. Sebab ini adalah 8X tolak X squared. So dia sedih. X berada, pintasan X berada di kosong dan juga 8. So kita tanda dekat kosong dengan 8. So dia sedih, kita sedihkan dia. Agak-agak je lah dia punya maximum point tu kat mana sebab tak penting pun. Kemudian kita ada line Y sama dengan 3X. Kalau X sama dengan kosong, Y pun sama dengan kosong. Maka dia akan start dekat situ lah. Lepas tu, dia tak ada pintasan Y kan. Maksudnya sebab dia tak ada tambah C kat belakang tu. So kita terus je lah. M dia pun positif. So maksudnya dia condong kanan like this. So kalau saya labelkan, ini adalah Y sama dengan 3X dan yang ini adalah Y sama dengan 8X tolak X squared. Saya expandkan dia, nampak Okay, so sekarang ni region bounded by these two curves, okay, curve dengan line ni, dekat mana yang dia diapit begitu. So di situlah kawasannya. So dekat sini kita kena tahu pula kita nak integrate dari mana ke mana. So permulaan kawasan berlorek bermula daripada kosong. So okey lah kalau kita tulis formula area dia, kita akan integrate dari kosong. Dan berakhir dekat sini yang kita tak tahu pun dekat mana. Integrate daripada kosong sehingga tak tahu. So tengok dekat sini kita baca limit dekat paksi X kan. Bermaksud kat belakang akan jadi dx. Boleh kalau awak nak baca limit dekat paksi Y, tapi dia akan jadi sangat-sangat complicated. So awak kena figure sendiri cara mana yang lebih mudah nak integrate. So kita guna atas tolak bawah. So function atas dengan function bawah tak jadi masalah pun sekarang ni adalah dekat tanda soal tu nilai dia berapa. Okay, so step pertama kita kena cari dia punya point of intersection. Dekat sinilah yang saya panggil dia POI, point of intersection. Banyak soalan akan tanya pasal ni. Okay, dan saya dah explain minggu lepas ke kalau tak silap. Saya explain macam ni. Kalau kita nak cari koordinat X, kita buat Y1 sama dengan Y2. Tengok limit mana yang kita nak cari. Kalau nak cari X, Y1 sama dengan Y2. Kalau kita nak cari Y, nak cari limit Y contohnya yang kita tak tahu tu, kita akan buat X1 sama dengan X2 like this. So yang ni pandai-pandai ingat ya. Saya hanya bagi tips saja. So saya kecilkan dia. So kita cari dulu POI kita. So sekarang kita nak cari X kan. Sebab ni kan dekat paksi X. So kita buat Y1 equal Y2. Tak kisahlah siapa Y1 siapa Y2 sebab Y ni memang ada dua je. Okay, so saya buatlah 3X sama dengan 8X tolak X squared. Nampak? Kita ada Y1, 3X, Y2, 8X tolak X squared. Kalau dia terbalik pun Y1, Y2 tu tak kisah pun sebab dia kan sama dengan, nanti pusing-pusing dia jadi sama juga. So kalau saya positifkan X squared ni, saya bawa dia pergi sebelah kiri. So saya akan ada positif X squared tolak 8X tambah 3X sama dengan kosong. So saya ada X squared negatif 8 tambah 3 negatif 5X. So X boleh faktor jadi X tolak 5. So dah boleh nampak kat sini kan kita ada dua entiti X dengan X tolak 5. So X sama dengan kosong. Lepas tu kita ada X tolak 5 sama dengan kosong which is X sama dengan 5. So kita dah boleh nampak lah dekat kita punya graf tu point of intersection yang pertama yes dekat kosong ni kita dah tahu dah nilai dia dan dekat tanda soal tu nilai dia adalah 5. So kita integrate area kita daripada kosong sehingga 5. Macam tu. Okay, so saya ke sini sikit lah. So area kita integrate dari kosong hingga 5. So kita tengok baik-baik siapa function sebelah atas ni. So awak tengoklah awak jalankan awak punya graf tu. Oh function sebelah atas ni adalah kuadratik tersebut. Curve tersebut. So kita ada kurungan, jangan lupa 8X tolak X squared. And then tolak function yang bahagian bawah sini adalah straight line. Dan straight line formula dia adalah 3X. Bukan formula equation.
and then kat belakang dx. So nak integrate terus boleh, nak simplify dulu pun boleh. Saya suka simplify lah 8 tolak 3, 5x tolak x squared dx. Kemudian barulah saya integrate. Ni pun sepatutnya semua orang dah power sebab dah buat assignment. Kecuali dia tiru kawan dia punya. Tak berkat lah dia buat macam tu. Okay, so sekarang ni kita substitute 5 dan substitute kosong. Mesti tunjuk step tersebut dalam jalan kerja. Kalau soalan objektif memanglah boleh tekan kalkulator je. Tapi sebab awak jawab exam bertulis, semua benda kena tunjuk. Okay, semua benda walaupun the simplest thing awak rasa macam alah takkan ni pun nak kena tunjuk. Tunjuk semua. Okay, so kita ada 5 kali 25 per 2 tolak 5 kuasa 3 tu 125 per 3. Settle substitute 5. Kalau malas fikir kau tulis dia 5 kurungan kuasa 2. 5 kurungan kuasa 3 kalau malas fikir lah. Okay, and then tolak kosong. So kosong ni kita tahu sekarang ni memang akan jadi kosong per 2 dan juga kosong per 3. So kita tulis dalam kosong. And then kita tekan saja kalkulator dan kita akan dapat jawapan 125 per 6. So sekali lagi saya suka nak ingatkan, type semula soalan tu dalam kalkulator dan check. Type semula soalan ni dalam kalkulator dan check dapat tak sama dengan jawapan yang kita kira ni. Kalau sama, insyaAllah lah awak berada di jalan yang benar. Okay, saya zoom out. Boleh screenshot. Siapa tak screenshot dia rugi Sebab saya nak korang hantar tutorial 7.1 ni ada 15 soalan kan. Hantar semua pada hari Jumaat kelas 11 hingga 12 tu di GC. So siapa tak screenshot dia rugi. Sebab kalau saya lambat upload video ni korang tak tahu macam nak buat benda ni. Okay. So kita pergi ke soalan seterusnya. Ini soalan 8 ke ni? Ya kot 8A. Okay, so kalau kita tengok kat sini ini adalah apitan graf antara straight line dan juga curve. So kalau kita tengok kat sini memang obviously kawasan berlorek ni atas and then curve tu bahagian bawah. Okay. So kita boleh nampak dah. Limit tu mudah dibaca dekat paksi X. So bila kita kira area, kita akan integrate daripada negatif 1 hingga 2. So dekat belakang nak tulis dx ke dy? Dx lah sebab kita baca limit dekat paksi X. And then macam biasa, atas tolak bawah. Kurungan penting. Okay, so function di sebelah atas obviously dekat situ adalah straight line. So kita masukkan dia X tambah 12. Kemudian function di bahagian bawah adalah curve di mana dia punya equation dia adalah 4x squared tolak x kuasa 3 tambah 6 dx. Nak terus integrate boleh, nak simplify dulu pun boleh, tak ada masalah pun. Tapi saya suka simplify lah. Sebab saya tak suka integrate benda yang redundant. So integrate negatif 1 hingga 2. So x tu dia tak ada kawan. And then 12 boleh tolak dengan 6. So kita ada tambah 6. Kemudian 4x tak ada kawan. X cube pun tak ada kawan tapi dia positif x cube. Okay, dx. Kemudian integrate. So x squared over 2 and then 6x for x cube over 3 plus x power 4 over 4. Easy. So untuk integration of area dengan volume ni, untuk pengetahuan awak memang kebanyakannya integrate of polynomial sahaja. Kebanyakannya lah. Okay, sebab tu kita nampak dia macam mudah je nak integrate. Yang menyusahkan awak adalah part graph tu je sebenarnya. Okay, bila dah nampak function dia dalam integration ni, senang je nak integrate sebenarnya. Nak integrate x takkan dah tahu. Okay, so substitute 2 tolak substitute negatif 1. Mesti tunjuk. Kemudian kita akan dapat dia punya jawapan. Kira lah. Okay, so jawapan dia rasanya samalah dengan jawapan belakang tu. Setakat ni memang tak ada pengketulan langsung untuk area dengan volume. 45 per 4 ke? 45 per 4. So lagi sekali untuk check, double check, pastikan tekan ni dalam kalkulator dan check adakah sama dengan answer yang kita dah dapat. Okay, jangan malas. Seterusnya kita pergi ke soalan 9. So soalan 9 ni mudah sahaja. Awak boleh pilih sama ada nak integrate terhadap paksi X ataupun integrate terhadap paksi Y. Sebab apa? Sebab kedua-dua limit tu mudah dibaca di paksi X dan mudah juga dibaca di paksi Y. So kalau baca dekat paksi X dia macam ni. 1, 2. Kalau dekat paksi Y, dia macam ni. 1, 2. Nampak tak? Beza dia. So up to you lah nak baca bahagian mana. Tapi saya suka baca dia dekat paksi X. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, yang obviously kalau paksi X kan atas tolak bawah kan. So ini adalah bahagian atas dan ini adalah bahagian bawah yang hijau ni. So kita kena baca integrate daripada kosong sehingga P. Yang kita tak tahu pun value P tu kat mana. So sekarang kita punya roughly integrate kita integrate daripada kosong sehingga P yang kita tak tahu nilai dia. Kemudian atas tolak bawah dx. Okay, ni kita punya perancangan. Tapi sekarang ni
kita ada beberapa masalah lah kat sini. Masalah yang pertama, kita tak tahu koordinat P. Masalah saya tulis kat sini. Yang pertama, kita tak tahu koordinat P. Ada lagi satu masalah, kita hanya dibekalkan dengan equation curve sahaja, iaitu equation yang purple ni, 4 tolak x squared. Dia cuma bagi tahu PQ adalah straight line. Highlight biru, PQ adalah straight line. Tiba-tiba suruh cari area. Apa equation straight line tu? Kita nak buat apa? Atas tolak bawah. Equation atas ada, equation bawah tak ada. So masalah yang kedua adalah kita tak ada equation untuk line PQ tu. So dua benda ni kita kena counter. Kita kena cari dia lah. Okay. So step yang pertama, panjang sikit soalan 9 ni. So saya zoom. So step yang pertama, kita kena cari koordinat P dan Q. Sebab untuk buat equation line PQ, kita mesti ada dua titik tersebut. Okay. So need to find koordinat P and Q. So koordinat P berada di paksi X, pintasan X. So P adalah X-intercept. X-intercept adalah bila Y sama dengan kosong. So bila Y sama dengan kosong, nampak tak dekat graf ni? So dekat P ni, dekat curve ni, dia intersect dengan P. So kita akan gunakan equation curve tersebut untuk mencari nilai P. So kalau Y sama dengan kosong, kita ada 4 tolak X squared sama dengan kosong. So kita ada X squared sama dengan 4, so X sama dengan plus minus 2. Mesti ada plus minus sebab apa? Sebab ini kuasa genap. So by logic kita tahu P adalah 2 lah kat sini. Dan koordinat dia adalah 2, 0. Kemudian kita cari koordinat Q di mana Q adalah pintasan Y. Y intercept maka X sama dengan 0. So kita ada Y sama dengan 4 tolak X squared. So substitute teruslah. Maka kita akan dapat Y sama dengan 4. So itulah nilai Q dekat situ. So koordinat Q kita adalah 0, 4. So settle step pertama. So step kedua, awak kena cari equation line PQ. Okay, so saya padam sekejap yang warna merah ni. So step kedua, cari equation line PQ untuk kita masukkan dalam atas tolak bawah. So equation line ni senang sahaja di mana kita hanya perlu Y sama dengan MX tambah C kan. So kita ada koordinat X dan Y, tak kisahlah koordinat P atau Q sebab dua-dua P dan Q ni berada di atas line yang warna hijau tu. So boleh masukkan mana-mana yang kita nak. So kita ada P adalah 20, Q adalah 04. C adalah pintasan kan, pintasan Y dan pintasan Y kita adalah Q. Maka kita boleh letak sini 4. And then Y dengan X tu kita letak je mana-mana koordinat. So let's say saya nak letak koordinat P. So koordinat P kita punya Y adalah 0 sama dengan M. X kita adalah 2 tambah 4. So kita ada 2M tambah 4 sama dengan 0. 2M sama dengan negatif 4. M sama dengan negatif 2. So equation line kita adalah Y sama dengan negatif 2X tambah 4. So ni equation line kita yang berada, di bahagian bawah sini ni. Y sama dengan negatif 2X tambah 4. So now barulah kita boleh pergi ke step yang ketiga di mana kita nak kira dia punya area. Kita barulah dapat jawab dia punya soalan dia, apa yang dia nak. So area tadi macam biasa atas tolak bawah. So integrate dari 0 hingga P tadi kan, P kita adalah 2. Kemudian atas tolak bawah, so atas 4 tolak X squared. Bawah adalah tolak, sebab tu kena buat kurungan, sebab benda-benda macam ni nampak tak, negatif 2X. Tolak negatif 2X. Sebab tu kurungan tu penting. Jangan malas buat kurungan. Dx sebab kita baca limit dekat paksi X and then you selesaikan. Ini awak punya kerja lah. Sebab nanti nak kena hantar ke GC kan, okay. So answer dia adalah 4/3. Kalau bijak sikit boleh pergi dekat yang masa kita discuss equation area between curve dan paksi X. Boleh tengok video yang kat situ. Video saya dah upload kat YouTube. Okay, so kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan ni pun panjang. Okay, so ini adalah contoh-contoh soalan yang suka ditanya dalam PSPM lah. So soalan 11 ni, kita baca Y tambah X sama dengan 9. So ini straight line, dia dah bagi tahu dah kat situ, the line intersect the curve. So ini adalah curve di mana ini adalah kuadratik. So dia intersect dekat point P dan Q. Basically graf dia lebih kurang je lah macam ni. Ataupun macam ni, lebih kurang lah. Okay, sebab dia kuadratik kan. So soalan pertama cari koordinat P dan Q. Sama juga, kita kena cari dia punya POI. Basically kita ada graf senyum kan, Y sama dengan X squared tu. Lepas tu kita ada straight line. Straight line tak kisahlah dia condong kanan ke condong kiri, condong kiri. So kita nak cari koordinat P dengan koordinat Q. So inilah nama dia POI. Okay, so bila kita nak point, kita mesti dalam koordinat macam ni. X dengan Y.
So tadi saya dah cakap nak cari X, Y sama dengan Y. Nak cari Y, X sama dengan X. So saya zoom in untuk cari koordinat P dan Q. So kita ada Y sama dengan 9 tolak X. So yang dekat ni tadi Y tambah X sama dengan 9 kan. So X tu saya bawa pergi sebelah. And then yang kedua saya ada Y sama dengan X squared tolak 2X tambah 3. So nampak tak? Kita boleh buat Y1 sama dengan Y2. Tak kisah siapa 1 siapa 2. Okay. So kita susun X squared tolak 2X tambah 3 sama dengan 9 tolak X. Lepas tu kita susun dan selesaikan. So kita ada X squared tolak 2X tambah X tambah 3 tolak 9 sama dengan 0. So kita ada X squared 1 tolak 2 negatif 1. 3 tolak 9 negatif 6. Macam tu. Kemudian kita tekan dekat dalam kalkulator 6 adalah 2 dengan 3. 2 tolak 3 negatif 1. So kita ada X tambah 2 dengan X tolak 3. Sama dengan 0. Tekan je kalkulator. Nanti awak dapatlah benda tu. Kemudian kita akan dapat X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 3. Ingat dia nak point. Bila point mesti koordinat X, Y. So kenalah cari Y. So when X sama dengan negatif 2, Y sama dengan, tadi kan equation line tu kita dah jadi 9 tolak X kan. Masukkan dalam tu. So kita ada 9 tolak X. So dapat 11. And then when X sama dengan 3, Y sama dengan 9 tolak X. Akan dapat 6. So kita dapatlah koordinat P dan Q. Kalau tengok susunan yang kita sketch tadi. Saya zoom out sekejap . So kalau tengok susunan yang kita sketch tadi, P ni di sebelah kiri, Q ni di sebelah kanan. So secara logiknya P di sebelah kiri of course yang negatif 2 lah. Contoh. So P adalah negatif 2, 11. Q adalah 3, 6. Macam tu. Okay, so sekarang kita pergi ke soalan B di mana dia suruh sketch. Apa tu? Nak cakap? Saya okey je. Tak pernah lagi ada orang cakap dengan saya dan GM. Jadi kan, nak paksa dah besar. Bukan budak sekolah lagi. Apa tadi? Sketch. Okay. So sketch ni kalau kita tekan kalkulator untuk X squared tolak 2X tambah 3, kita akan dapat I. Okay, so saya tunjukkan. So mod equation. So kita ada X squared tolak 2X tambah 3. So nampak tak dekat belakang tu kona sebelah kanan atas AC tu ada I. So bila ada I maksudnya kita punya apa ni namanya graf kuadratik kita tu tak limpas langsung dekat spasi X. Maksudnya dia terapung lah. Sebab ni graf senyum kan. Graf senyum tu terapung daripada spasi X. Dia tak sentuh pun. Dan kalau awak guna kalkulator yang canggih tu, awak terus dapat dia punya minimum point. Okay, tekan je ni nampak koordinat X untuk minimum point adalah 1. Koordinat Y untuk minimum point adalah 2. Nampak Okay. So, saya pergi balik dekat sini. Tadi kita tahu dia punya minimum point. Minimum point adalah 1, 2. Yang kita kira-kira buat CTS tu tak ada markah Biasanya tak ada markah. Selama ni memang tak pernah ada markah untuk jalan kerja yang kita conteng-conteng untuk lukis graf tu. Tak ada. So, sebab tu saya kata kalau awak ada kalkulator yang boleh tahu terus minimum point atau maximum point memang sangat-sangat membantu. Sebab tu saya cakap invest lah sedikit duit. Ataupun gunalah otak. Ianya percuma sahaja. Okay. So, saya tak nak tunjuk buat CTS. Ambil masa banyak. So kita ada minimum point. Saya lukis terus graf. Sekejap dia kat tengah-tengah sini. Panjang sikit. Macam ni. X, Y. Kemudian dekat 1, 2. Koordinat minimum point. Okay, so buatlah bulat dekat situ untuk tanda dia punya minimum point. Kenapa minimum point? Sebab dia senyum. Okay, lepas tu senyumkan saja dia tanpa segan silu. Kemudian kita ada graf Y sama dengan, so kalau kita susun Y sama dengan Y tambah X tambah 9 tu, kita akan dapat negatif X tambah 9. Nampak tak kalau kita compare MX tambah C, 9 adalah pintasan Y kita. So kita terus label 9 dekat Y. Lepas tu kita tengok M kita adalah negatif. Negatif adalah condong kiri. So kita condong je lah kiri. Okay. So saya ambil pembaris. Saya condong kirikan dia. Macam tu. Allah tak kena pula. Lebih kurang macam tu lah. Okay. So kita nampak kita punya graf kita dah okey lah ni. So bila soalan suruh lukis graf macam ni, awak kena label juga dia punya kawasan, bukan kawasan belorik. Graf tu milik siapa? Contoh ini adalah kuadratik kan. So ini saya kena label. Ini adalah Y sama dengan X squared tolak 2X tambah 3. Lepas tu yang garis lurus ni adalah Y
sama dengan negatif X tambah 9. Contoh macam tu. Lepas tu kita plotkan juga dia punya POI tadi, point of intersection dekat P dengan Q. So saya guna pen orange, saya bawa turun P dengan Q. So P dekat sini adalah negatif 2 dan koordinat dia, Y dia adalah 11. So untuk Q dekat situ dia adalah 3 dan koordinat Y dia adalah 6. Mesti masukkan everything termasuk yang kita dah kira tadi awal-awal tu. Masukkan semua. Kosong jangan lupa tulis. Okay, settle dah graph. Kemudian kita pergi ke soalan C. So soalan C dia suruh kira area antara line dengan curve. So antara line dengan curve saya highlight guna warna purple. Line and then curve. Nampak? So dekat tengah-tengah ni lah antara tu line dengan curve tu. So kita dah boleh nampak dah siapa duduk atas. Atas adalah highlight hijau di mana ini adalah garis lurus. So kita tahu equation garis lurus. And then bahagian bawah adalah highlight biru. Biru adalah curve. So kita tahu mana satu equation curve. Dan kenapa saya guna atas tolak bawah? Sebab limit saya tu mudah dibaca dekat paksi X. Nampak tak? Soalan tak bagi tahu pun suruh integrate kat paksi X ke Y. Tak ada. Kena pandai nilai sendiri. Okay? So kita akan integrate daripada negatif 2 hingga 3 atas tolak bawah. Atas adalah hijau, line. So kita ada negatif X tambah 9. Mesti dalam bentuk Y equal. Kalau kat belakang tu adalah DX. Kalau kat belakang DY, X equal. Okay. And then tolak bawah. Bawah adalah curve. Curve adalah X squared tolak 2X tambah 3. Lepas tu korang selesaikanlah. Benda ni mudah sahaja. Final answer dia adalah tak tahu. Dekat jawapan belakang. Boleh tengok. Okay, so yang penting adalah soalan A dan B lah yang saya nak guide. Okay, so kita pergi ke soalan seterusnya dan screenshot. Adakah ini soalan last? Oh, dua terakhir. Ini pun mudah. Mudah sebab kita dah boleh nampak dah atas tolak bawah. Nampak tak bawah yang mana? Atas yang biru ni kan. Nampak? Jangan keliru dengan lokasi equation tersebut. Awak kena hati-hati bila awak label atas tolak bawah tu. Kenapa saya baca atas tolak bawah bukannya kanan tolak kiri? Sebab daripada graf ni dah boleh nampak dah yang limit tu memang senang sangat nak baca dekat paksi X. Kalau kita baca limit dekat paksi Y contoh saya guna pen warna merah. Memang dia start daripada kosong dan berakhir dekat point yang atas tu kan. Tapi awak tengok bahagian kanan contohnya, saya pakai pen warna merah. Nampak tak dia ada perubahan graf daripada hijau pergi biru. Bila ada perubahan graf, awak kena split integration. Buat kawasan A, kawasan B dan ianya sangat complicated sebab ini kuadratik. Awak kena reversekan kuadratik tersebut. Jadi X equal kan, nanti ada cert pula. So dia dah complicated lah. So it is better if kita guna baca limit dekat paksi X atas tolak bawah. Akan tetapi kita tak tahu langsung apakah kita punya limit A dan B tersebut. So nak tak nak kita kena cari dia punya point of intersection lah. So step yang pertama, kita nak point of intersection. Ini memang basic sangatlah point of intersection dalam area dan juga volume untuk chapter 7 ni. Okay, so kita nak cari X kan? So saya cakap kalau kita nak cari koordinat X, kita akan buat Y1 sama dengan Y2. Tak kisah siapa 1 siapa 2. So kita terus dia buat X squared sama dengan 2 tolak X squared. So kumpulkan X squared dapat 2X squared sama dengan 2. Pindahkan 2 pergi sebelah sama dengan 1. Pindahkan kuasa 2 akan dapat X sama dengan plus minus square root 1. Square root 1 adalah 1 je lah. So A dengan B tu kita boleh tahu nilai dia adalah negatif 1 dan juga 1. So next kita terus kira area sajalah. So step kedua adalah area. So area kita akan integrate dari negatif 1 hingga 1. Kemudian atas tolak bawah. So yang atas adalah yang biru, maka 2 tolak X squared. Tolak bawah, bawah adalah yang hijau. So kita tolak X squared dx. And then you selesaikan. So ini awak punya kerja lah. Okay, saya guide yang atas tu sahaja. Mudah saja nak integrate benda ni. Easy peasy. So yang tak berapa nak easy adalah soalan yang terakhir ni. Soalan 15. Okay, saya ada masa lagi lebih kurang 10 minit. Region R is bounded by the curve X sama dengan 9 tolak Y squared and line Y sama dengan 3 tolak X. So apparently line ni adalah Y sama dengan negatif X tambah 3 lah kalau saya susun balik. So M adalah negatif macam ni dan pintasan Y dia adalah 3. So nampak tak? Dia macam ni lah. Lebih kurang X, Y. Okay. So kita dah tahu dah bentuk dia macam mana. Tapi macam mana pula dengan kuadratik ini? Macam pelik je yang ada kuasa 2 tu dekat Y kan?
So contoh kalau y sama dengan x squared, biasanya kita ada senyum atau sedih kan. So kalau kuasa 2 tu ada dekat y, dia akan ada condong kanan atau condong kiri. Macam tu je. Okay. Tapi kalau tak tahu bentuk dia pun tak apa, sebab kita boleh kira dia punya intercept. Contoh untuk graf yang pertama, x sama dengan 9 tolak y squared. Kita tahu dia kuadratik sebab dia kuasa 2. So dia akan ada bentuk mangkuk tu. Tapi mangkuk tu pandang mana kita tak tahu lagi kan, sebab tadi saya kata dia ada pandang atas, bawah, kanan, kiri. Kita tak tahu mangkuk ni, mangkuk kuadratik kita ni pandang mana. So itu yang kita nak kira. So kita akan kira dia punya pintasan dulu. So y intercept adalah x sama dengan kosong. Saya zoom in nampak besar sikit tulisan saya. So y intercept x kosong, so kita ada 9 tolak y squared sama dengan kosong. So y squared sama dengan 9. So y sama dengan plus minus 3. So ni koordinat y. Kemudian kita kira pintasan x pula. Pintasan x adalah bila y sama dengan kosong. So bila y kosong, x sama dengan 9 lah. 9 tolak kosong squared kan. So akan dapat 9. So kita dah tahu juga macam mana bentuk line tadi tu kan. Kita terus je letak dekat kita punya graf. So lukis tengah-tengah macam ni. Okay, ni paksi x, ini paksi y. So kita ada kosong dekat sini. Tadi untuk yang kuadratik ni, okay, y kita ada dekat negatif 3 dan positif 3. Kemudian x kita ada dekat 9. So dah boleh nampak tak dia punya bentuk macam mana? Daripada negatif 3 pergi 9 pergi 3. Nampak dah kan, dia sebenarnya adalah mangkuk yang pandang kiri. Macam tu. Tak cantik sikit lah, tapi macam tu lah lebih kurang, nampak kan. Lepas tu tadi dekat kita punya straight line tu, kita tahu pintasan y dia dekat 3. So awak kena kira pintasan x dia limpas dekat 9 ke tidak. So pintasan x adalah bila y kosong. So bila y kosong, negatif x tambah 3 sama dengan kosong. So kita akan dapat x sama dengan 3. So dia dekat bahagian dalam sini 3 situ. And then kita buat sahaja straight line kita. Saya pakai pen warna biru. Straight line sini, di sini, di sini. Nampak So ini adalah y sama dengan 3 tolak x. Kemudian yang curve ni adalah x sama dengan 9 tolak y squared. Mesti label. Tak betul? Lepas tu kita boleh tandakan kawasan berlodek kita rupanya dekat situ lah. Nampak tak? So mudahnya dibaca graf ni macam mana? Nak baca limit dekat pasi x ke nak baca limit dekat pasi y? Kalau boleh elakkan bacaan limit yang membuatkan kita kena split kita punya integration. So secara mudahnya kita punya graf ni tak ada pula rotate. Saya nak rotate kan dia tak boleh. Tak apalah. Okay, so secara mudahnya kita boleh baca dia di paksi y macam ni. Nampak tak? Daripada A sehingga B. So sekarang ni area kita, contoh area kita boleh baca daripada A sehingga B dekat belakang dy. Sebab apa? Kita baca limit dekat paksi y. Akan tetapi kanan tolak kiri lah macam biasa kanan tolak kiri. Akan tetapi kita hanya tahu koordinat B which is 3. Kita tak tahu koordinat A. So nak tak nak kita kena cari dia punya point of intersection. Always come back to that POI. Okay, so saya padam yang sebelah kanan ni. So kita nak cari point of intersection. Cari point of intersection. Kita nak cari Y kan? So nak cari Y adalah X1 sama dengan X2. Kena susun balik. So yang kita punya curve tu memang dah dalam bentuk 9 tolak Y squared. Yang kita punya line, kita tukar je lah tempat macam ni kan. Susun je balik. So kita ada X sama dengan 3 tolak Y. Macam tu. Susun lah. Kalau tak percaya dia boleh tukar tempat. Susun je baik-baik. Kemudian kita selesaikanlah, kita ada Y squared tolak Y tambah 3 tolak 9 sama dengan kosong. So kita ada Y squared tolak Y. Lah ni equation yang tadi ni. Y tolak 3, Y tambah 2 sama dengan kosong. So Y sama dengan 3, Y sama dengan negatif 2. So by logic takkanlah Y sama dengan 3 kan. Sebab kita dah ada 3 dekat kawasan B. Kan orang dekat graf. Nampak B situ. So by logic mestilah A dekat sini adalah negatif 2. B dekat sini dia dah terpotong pula 3 tu dengan graf. B dekat situ 3. So yang POI ni kena tunjuk lah. POI kena tunjuk. Yang jalan kerja kita buat nak lukis graf tu, yang ni tak dikira pun markahnya. Yang saya tunjuk anak panah merah ni, ni tak dikira pun markah. Yang kira markah yang cari POI ni. Point of intersection. Sebab dia menyumbang kepada kita punya formula nak cari area ni. Integrate dari mana ke mana. So kita akan integrate dari negatif 2 hingga 3. Saya teruskan kat bawah ni guna pen merah.
Negatif 2 hingga 3 kanan tolak kiri. So bahagian kanan ini adalah kuadratik iaitu curve. So ingat bila integrate dy mesti kena tukar kepada x sama dengan. So kita ada 9 tolak y squared, tolak di sebelah kiri kita sini adalah straight line. Dan straight line kita dah tukar dia tadi, nampak tak highlight purple sini, saya bulatkan hujung tu. Kita dah tukar dah dia sebenarnya. So kita ada je data dia dekat situ, 3 tolak y. And then dy. So simplify, integrate betul-betul, substitute betul-betul, tunjukkan step tersebut dan awak akan dapat dia punya jawapan dia lah. So you selesaikan sendiri. Saya zoom out. So that's it. Thank you so much. Selamat Hari Raya. Boleh end call. Bye.